Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-87. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-24 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosok dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, iaitu azab seksaannya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik, iaitu orang yang derhaka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitab tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa di dalam ayat ke-24 surah At-Taubah merupakan penegasan dan ancaman daripada ayat yang lalu. Ayat yang lalu merupakan peringatan kepada kaum muslimin untuk tidak mengutamakan bapa-bapa, saudara mara, pemimpin-pemimpin, jika kesemua mereka itu lebih mengutamakan kekufuran berbanding keimanan. Namun disebabkan ia bersangkut paut tentang hubungan kekeluargaan, seseorang itu boleh jadi akan mengambil mudah dan enteng terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala demi menjaga hubungan terhadap keluarganya. Sekiranya 8 nikmat yang disebutkan di dalam ayat ini lebih dicintai oleh mereka, maka mereka akan menjadi orang fasik dan menyimpang daripada jalan kebenaran ilahi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membimbing orang fasik untuk kembali mengamalkan perintah dan pesanannya. Ayat ini bukanlah melarang kita mencintai keluarga atau harta benda,
kerana ia sendiri adalah fitrah dan naluri manusia. Namun, ayat ini bertujuan mengingatkan kita, jangan sampai kecintaan kita kepada perkara tersebut melampaui batas sehingga mengorbankan kepentingan agama. Sesuatu yang kita cinta dapat diukur dengan dibentangkan dua pilihan, kemudian perlu dipilih salah satu saja. Ini bermakna perkara yang dipilih itu lebih dicintai. Dalam konteks ayat ini, jika nikmat duniawi dibentangkan bersama nilai-nilai ilahi, lalu perlu dipilih antara salah satunya, ia akan membuktikan mana satu yang lebih kita cintai. Perlu juga kita ketahui bahawa tidak semestinya kepentingan duniawi itu bertentangan daripada nilai-nilai ilahi. Bahkan tidak salah jika menggabungkan antara keduanya. Maka ayat ini ditujukan kepada perkara yang bersangkutan dengan perkara yang perlu dipilih antara nikmat dunia atau nikmat ilahi. Bukan terhadap perkara yang boleh digabungkan antara nikmat dunia dan nilai ilahi. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Hamka di dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-24 surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa di pangkal ayat 24 ini dinyatakan susunan siapa dan apa perkara yang amat dicintai manusia. Pertama, manusia amat mencintai bapanya, termasuk ibunya, kerana dirinya adalah keturunan penyambung darah daripada ayahnya. Seorang ayah itu lebih daripada raja di hati seorang anak. Ayahnya adalah pujaannya semasa ia masih kecil dan apabila dewasa, ayahnya sebagai tempat dia mengadukan masalah dirinya. Kedua, cinta kepada anak. Anak adalah penyambung keturunan. Jika seseorang itu tiada anak, akan terasa sepi hidup seseorang itu. Anak adalah pengerang jantung buat ibu bapa. Ketiga, cinta kepada saudara. Adik-beradik akan saling mengasihi. Walaupun semasa kecil, adik-beradik ini saling bergaduh manja, namun masing-masing akan saling memujuk semula. Apabila dewasa, masing-masing akan membawa haluan masing-masing, namun akan saling merindui. Keempat, cinta kepada suami isteri. Setiap pasangan akan saling memberikan kasih sayang. Ketika seorang isteri itu di waktu muda, dialah yang mengasuh dan menjaga anak. Di waktu seorang suami masih muda, dia pembela isterinya. Suami isteri yang telah bergaul berpuluh tahun, sikap mereka akan menjadi satu. Apa yang dirasai oleh suami, dirasai oleh isteri. Begitu juga sebaliknya. Keluh kesah isteri diketahui suaminya, begitu juga sebaliknya. Kelima, cinta kaum keluarga. Di dalam ayat ini digunakan lafaz ashirah yang berasal daripada kata pergaulan. Dengan kaum keluarga, satu keturunan. Ini menjadikan seorang tidak berasa kekok dalam kehidupan dunia. Walaupun berjauhan sanak saudara, tapi hati terasa dekat. Keenam, harta benda yang kamu dapati. Apa sahaja seperti ladang, harta pusaka, peninggalan orang tua, semuanya adalah tempat pautan cinta. Kerana akan sepi hidup tanpa harta sebagai sandaran. Semua orang ingin mempunyai kekayaan, walaupun tidak semuanya mendapat sama rata. Harta adalah kebanggaan dan jaminan harga diri. Ketujuh, perniagaan yang ditakuti akan mundur. Atau perniagaan yang ditakuti akan sepi daripada pasaran. Perniagaan adalah perhitungan antara untung dan rugi, harga naik dan turun, pasaran ramai atau sepi. Dari keuntungan perniagaan, manusia mengambil bekal untuk hidup. Kerana itulah orang berniaga jatuh cinta kepada perniagaannya sehingga tidak ingat kepada perkara lain lagi. Kelapan, tempat kediaman yang disukai. Kalimah masakin sama kata dasarnya dengan sakinah yang bermaksud tenang dan tenteram. Walaupun seharian sibuk bekerja di luar, setelah pulang ke rumah
kita berehat, bertukar pakaian, bermain dengan anak-anak dan akhirnya mendapat semangat baru. Apabila perlu keluar rumah semula, terasa berat untuk meninggalkan rumah kerana rumah sangat mengikatkan diri. Ke-8 nikmat ini adalah tempat hati terpaut. Tetapi ayat ini memberi peringatan. Walaupun 8 perkara itu sangat dicintai, janganlah dilupakan bahawa semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan pokok pangkal segala cinta. Dan ke-8 perkara ini boleh hilang daripada kita. Sekiranya pada semua itu cinta kita terpaut, kita akan sengsara dan kehilangan tujuan hidup sebenar. Janganlah kita cintai perkara yang akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Tetapi, cintailah Allah yang selalu ada bersama kita dan kepadanya kita akan kembali. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-24 surah At-Taubah ini dengan menjelaskan bahawa dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan punca-punca orang mukmin bergaul dengan orang kafir. Pertama, kaum kerabat seperti ibu bapa, anak, saudara, isteri dan keluarga. Kedua, perasaan cenderung kepada harta. Ketiga, lebih mementingkan keuntungan dunia seperti perniagaan. Keempat, sangat mencintai tempat tinggal sehingga enggan berhijrah. Apabila kemaslahatan duniawi ini lebih diutamakan daripada mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berjihad di jalannya, maka nantikanlah siksaan Allah kepada mereka. Di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan 8 unsur yang dicintai manusia. Pertama, cinta kepada ibu bapa. Kedua, cinta kepada anak. Ketiga, cinta kepada saudara. Keempat, cinta kepada isteri atau suami. Kelima, cinta kepada keluarga. Keenam, cinta kepada harta yang diusahakan sendiri. Ketujuh, cinta kepada perniagaan. Ke-8, cinta kepada tempat tinggal dan tanah air. 8 perkara yang dicintai ini menjadi punca kepada orang Islam, menjauhi peperangan dan jihad. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan perang kalau tidak terpaksa untuk menegakkan kedaulatan, kebenaran, keadilan serta melindungi manusia daripada kezaliman. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-24 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-24 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada orang mukmin supaya melakukan pengorbanan terhadap nikmat-nikmat dunia yang dicintai manusia dengan mengutamakan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-24 surah At-Taubah ini menunjukkan kepada kita bahawa 8 nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia ini sememangnya fitrah manusia dan Allah kurniakan ia kepada manusia sebagai perhiasan dan kesenangan hidup sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan, anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih dan binatang ternak serta kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Namun, biarlah fitrah kecintaan itu tidak menenggelamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga apabila diseru untuk berjihad kita enggan pergi, sedangkan jihad itu adalah sebaik-baik amalan
Seperti di dalam sebuah hadis, qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'minun yujahidu fi sabilillah binafsihi wa malih. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-24 surah At-Taubah ini ialah, pertama, umat Islam perlu mengutamakan seruan jihad di jalan Allah dan tidak mendahulukan kecintaannya kepada nikmat lain yang Allah berikan. 8 nikmat yang dikurniakan Allah itu bila-bila masa sahaja boleh ditarik oleh Allah. Jika hati kita terpaut sepenuhnya kepada nikmat itu, kita akan berada dalam kesengsaraan dan hilang tujuan hidup yang sebenar. Kedua, setiap Muslim perlu menjaga daripada tenggelam dalam perkara duniawi yang dicintainya, kerana ia menjadi punca kepada wujudnya penyakit mementingkan diri sendiri. Dia akan lebih mengutamakan dirinya daripada Allah dan Rasul, sehingga dia menjadi orang fasik yang dicabut petunjuk daripadanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.